A. Galak. Mengungkap luka yang terkurung dalam diam. Akhirnya, segalanya terbongkar. Sudah cukup aku diam. Bertahun-tahun aku menanggung semuanya, membungkus luka dengan senyum palsu. Tapi hari ini, biarlah dunia tahu, aku bukan batu. Aku manusia. Dan aku sudah terlalu lama terseksa di dalam rumah yang sepatutnya menjadi tempat aku berlindung. Dengan nada suara yang perlahan tetapi penuh ketegasan, A. Galak, pelakon veteran yang selama ini dikenali ramai melalui lakonan garang dan bersahaja di layar perak, akhirnya memecahkan kesunyian yang membelenggu hidupnya selama berdekad-dekad. Sejak sekian lama, beliau menyimpan rapi kisah pribadi yang tidak pernah dikongsi kepada sesiapa. Namun dalam satu temu bual yang luar biasa baru-baru ini, pelakon berusia 78 tahun itu membuka pintu kepada sisi kehidupannya yang paling gelap, paling dalam, dan paling perit. Penderitaan yang ditanggungnya bukan dari dunia luar, tetapi dari dalam keluarganya sendiri. A. Galak, yang kita kenali dengan tawa lantangnya dan dialog berapi-api di skrin, rupa-rupanya menjalani kehidupan yang bertentangan dengan persona umumnya. Di sebalik senyuman yang sering menghiasi wajahnya, setiap kali berdepan dengan media, tersimpan beribu keping luka lama yang belum pernah sembuh. Orang ingat aku kuat, sebab aku selalu ketawa. Tapi tak siapa tahu, aku ketawa untuk sembunyikan luka. Aku balik rumah, aku duduk seorang dalam bilik gelap, dan aku menangis, bukan sekali, bertahun-tahun, luahnya dengan mata yang berkaca. Apa yang selama ini menjadi misteri akhirnya terungkap, bahwa Galak telah lama menjadi mangsa manipulasi emosi dan penindasan psikologi oleh ahli keluarga terdekat. Tidak pernah ada fizikal yang lebam, tiada laporan polis, tiada gambar viral yang menyentuh perasaan, tetapi kesakitan itu nyata, dan ia memakan dari dalam. Menurutnya, segalanya bermula selepas kejayaannya dalam dunia hiburan mula menjadi perhatian. Wang, pengaruh, dan kedudukan sepatutnya menjadi rezeki bersama keluarga, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Aku kerja siang malam untuk pastikan semua orang dalam keluarga tak susah. Tapi bila duit datang, kasih sayang hilang. Mereka mula tuntut lebih. Mula kata, aku tak cukup bagi. Mulalah timbul suara-suara sindiran. Kau pelakon je, jangan besar kepala. Duit kau tu sebab nasib je, bukan sebab kau pandai. Dan aku terdiam. Aku telan semuanya, katanya. Menyusun setiap perkataan seakan-akan baru pertama kali dibenarkan keluar dari penjara yang panjang. Pengakuan ini bukan sahaja mengejutkan peminat, tetapi juga rakan-rakan industri yang selama ini menyangka Galak menjalani kehidupan persaraan yang tenang. Rupa-rupanya, rumah yang dihuni penuh dengan ketegangan dan jarak emosi. Anak-anak dan saudara mara yang dahulunya bergantung padanya kini berubah menjadi pendesak yang kejam. Bukan dengan tangan, tetapi dengan kata-kata yang menyengat jiwa. Tiap kali aku bersuara, mereka kata aku tua, nyanyuk, tak tahu apa-apa. Mereka panggil aku beban. Aku yang dulu kerja keras, sekarang dianggap menyusahkan. Dan setiap kali aku cuba keluar dari lingkungan itu, aku diugut. Kalau kau buka mulut, aib keluarga tercalar. Jadi aku diam. Aku diam sampai satu hari, aku rasa macam aku dah hilang diri aku sendiri. Di usia yang sepatutnya dinikmati dengan damai, Galak sebaliknya bergelut dengan kemurungan dan rasa kehilangan diri. Aku selalu tanya diri sendiri, kenapa aku masih hidup kalau tiap hari aku rasa mati? Tapi aku sedar, kalau aku terus diam, aku akan benar-benar hilang. Jadi hari ini, aku bersuara bukan untuk membalas dendam, tapi untuk bebaskan diri. Wawancara itu menjadi seperti letupan kecil dalam industri, bukan kerana sensasi, tetapi kerana keberanian seorang seniman yang memilih untuk jujur dalam dunia yang sering memuja kepura-puraan.
Dalam tempoh kurang daripada 24 jam, petikan temu bual tersebut tersebar luas, menyentuh hati ribuan orang yang menyimpan luka sama, yang hidup dalam ketakutan untuk bersuara. A. Galak menutup temu bual dengan kata-kata yang membuatkan semua orang terdiam. Bukan aku tak sayang keluarga, tapi aku dah belajar, kadang-kadang untuk sayang diri sendiri, kita perlu tinggalkan orang yang paling kita cinta. Dan dengan itu, beliau bukan sekadar memecahkan keheningan. Beliau memecahkan tembok yang selama ini mengekang hakikatnya sebagai manusia. Kini, buat pertama kalinya, A. Galak benar-benar bebas. A. Galak. Di bawah cahaya malap, aku masih bernyawa. Bahagian kedua, luka yang tidak berdarah tapi berdenyut. Setiap malam-malam itu, biliknya hanya diterangi cahaya kuning samar dari lampu meja sisi katil. Tirai separa tertutup membiarkan sehelai sinar bulan menembusi celah, jatuh tepat ke atas dinding tempat tergantung sekeping gambar lama. Potret keluarga tahun 1989. Wajah A. Galak yang ketika itu masih muda dan segar tersenyum lebar, diapit istri dan dua anak yang comel. Gambar itu berdebu, tidak pernah lagi dilap tangan. Seperti kenangan di dalamnya, ia dibiarkan tenggelam dalam diam. Sudah lebih 5 tahun sejak beliau meninggalkan dunia lakonan sepenuhnya. Dahulu, jadwal padat dari set ke set, kini digantikan dengan hari-hari sunyi, duduk termenung di atas kerusi rotan yang sudah usang di beranda rumahnya di Hulu Klang. Bunga kertas merah jambu yang ditanam istrinya dahulu masih berbunga, tapi tidak lagi dirawat. Daunnya menguning, beberapa ranting mati, seakan-akan meniru hidup pemilik rumah itu yang perlahan-lahan kehilangan warna. Setiap pagi, A. Galak bangun sebelum subuh. Bukan kerana dia rajin, tetapi kerana dia tidak lena. Sudah bertahun tidur malamnya tidak pernah nyenyak. Kadang-kadang, dia hanya duduk di tepi katil sambil menatap gelap, menunggu waktu azan subuh berkumandang dari surau kecil di hujung jalan. Bunyi serak mikrofon tua surau itu menjadi satu-satunya suara yang menyapanya secara tetap. Selebihnya, hanya bisikan dalam kepalanya sendiri. Dulu, aku fikir bila kita tua, anak-anak akan jaga. Tapi sekarang, aku tahu, tak semua anak anggap ayah itu anugerah. Ada yang anggap ayah hanya mesin ATM dengan suara garau. Pernah suatu petang, seorang jiran baru, seorang guru sekolah rendah yang baru berpindah ke taman itu, ternampak A. Galak sedang memungut daun-daun kering bersendirian di laman. Wanita itu yang mengenalinya cuba menegur dengan mesra. Pak A. Galak, kan? Saya suka sangat watak Pak Long dalam drama Berkat Ayah. Masih ingat saya kecil-kecil dulu tengok tiap minggu? A. Galak tersenyum kecil, tapi tidak menjawab panjang. Hanya angguk. Wajahnya tenang, tapi matanya tidak. Pandangannya menembus masa, mungkin sedang mengingatkan zaman ketika lakonannya membuat ribuan rakyat Malaysia menangis, ketawa, dan merasai kasih sayang keluarga. Ironinya, itulah yang dia sendiri tidak pernah dapat rasa sepenuhnya. Selepas kehilangan istrinya akibat barah paru-paru 10 tahun lalu, hidupnya mula goyah. Rumah yang dulunya hangat dengan tawa dan bau masakan kini jadi senyap dan kosong. Anak-anak yang dahulu sering bertengkar kerana berebut duduk atas ribaannya, kini jarang menjenguk. Jika datang pun, hanya bila ada yang ingin meminjam wang atau sekadar melepas rasa bersalah yang dangkal. Ada waktu mereka datang dengan pasangan, berlagak manis, tetapi telefon bimbit mereka lebih menarik dari cerita ayah tua yang perlahan-lahan hilang suara. Dia tidak pernah menghalang, hanya mendiamkan diri dan mengangguk bila perlu. Tetapi malam itu, dalam cahaya kuning yang malap, beliau akhirnya bersuara. Mereka tak tahu aku pernah tak tidur malam sebab fikir macam mana nak cukupkan duit beli susu anak. Tak tahu aku pernah makan nasi dengan kicap seminggu
sebab simpan duit beli hadiah hari jadi untuk anak sulung aku. Tapi sekarang, aku hanya statistik. Ayah yang tua, pelupa, menyusahkan. Namun bukan semua masa lalu itu gelap. Ada waktu-waktu yang masih hangat bila diingat. Seperti saat beliau mula berlakon teater kecil di Dewan Bahasa, mengenakan kostum tradisional yang menjalar sampai ke lantai. Atau ketika isterinya menjahit sendiri pakaian watak kampung yang menjadi ikonik dalam drama Tikar dan Bantal. Lakonan baginya bukan kerja, ia adalah jalan untuk hidup. Tapi apabila semua itu tamat, dia hanya tinggal dengan satu gelaran yang dahulu pernah dikenali. Dia tidak menyalahkan takdir, tetapi luka itu tetap berdenyut. Ia bukan darah yang mengalir, tetapi kenangan yang melecur dalam hati. Waktu makan tengah hari, dia kadang-kadang masih menyusun 2 pinggan di meja. Satu untuknya, satu lagi entah untuk siapa. Mungkin untuk isterinya, mungkin untuk diri yang dulu. Galak tidak mau simpati. Itu jelas dalam tutur katanya. Apa yang beliau mahukan hanya satu, pengakuan. Bahwa dia pernah ada, pernah mencuba, dan pernah terluka kerana terlalu mencintai. Dan dalam kesepian yang menyelubungi hari-harinya kini, beliau tidak mencari penyesalan, hanya ingin difahami. Kalau aku mati esok, bukan lakonan aku yang aku nak orang ingat. Aku nak orang tahu, aku pernah sayang. Aku pernah beri semua. Walaupun akhirnya aku ditinggal sendiri, aku tak pernah benci sesiapa. Aku cuma kecewa. Kerana diam aku selama ini bukan tanda lemah, tapi kerana aku terlalu kuat untuk terus berharap. Dan dengan itu, kisah hidup A. Galak bukan hanya tentang seorang pelakon tua. Ia adalah tentang manusia, tentang cinta yang tidak dihargai, tentang harapan yang dikhianati oleh darah daging sendiri, dan tentang keberanian untuk akhirnya berkata, aku juga berhak merasa damai. Galak. Di balik tabir senyap, ada luka yang masih berdarah. Bahagian ketiga, di mana tertinggalnya suara seorang ayah, waktu terasa lambat di rumah itu. Setiap langkah Galak di lorong panjang rumah pusaka itu seperti berdentum, walau hanya sandal getah yang menyentuh lantai mozaik berwarna kelabu usang. Langit petang menggantung awan pekat. Hujan belum turun, tapi bau tanah basah sudah merayap masuk dari jendela terbuka. Suasana itu seakan melukis kembali potret hidupnya. Selalu mendung, tapi jarang benar diberi hujan yang menenangkan. Sudah bertahun, lelaki itu tidak benar-benar tersenyum dari hati. Senyuman yang muncul, biasanya sewaktu disapa oleh peminat lama, hanyalah senyuman pinjaman, dipinjam dari masa silam yang penuh sinar. Di dalamnya, tidak ada bahagia, hanya refleks sosial yang sudah terlatih selama berdekat. Namun, yang tidak diketahui oleh ramai ialah, di balik ketenangan itu, tersimpan ratusan malam, di mana Galak menangis dalam diam. Tangisnya bukan kerana dirinya tua, bukan kerana sunyi, tetapi kerana rasa dihina oleh darah daging sendiri. Suatu petang, beberapa tahun lalu, anak bongsunya pernah meninggikan suara di telefon hanya kerana permintaan ringkas, datang makan malam bersama. Abah ni mengada-ngadalah. Kami semua ada hidup sendiri, bukan macam Abah, duduk rumah goyang kaki. Kalimat itu menjadi racun yang merayap perlahan dalam jiwanya. Ia mengubah cara dia melihat cermin. Dahulu, dia melihat seorang pelakon yang pernah membuat rakyat tertawa dan menangis. Kini, yang dia lihat hanya seorang lelaki tua yang seolah-olah tak ada nilai, bahkan kepada anaknya sendiri. Dan saat itulah dia mula menyembunyikan semuanya. Pernah sekali, ketika jiran sebelah bertanya, "Anak-anak tak datang ke Pak A. Galak?" Beliau hanya menjawab, "Datang, cuma saya yang selalu tiada di rumah." Itulah pembohongan kecil yang dia biasakan. Dia takut masyarakat tahu bahawa lelaki yang dulu berdiri gagah di pentas anugerah itu
kini cuma seseorang yang dilupakan. Ketenaran yang dulu begitu megah kini hanya jadi beban. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada dilihat berjaya di mata orang, tapi gagal sebagai bapa di mata sendiri. Dia kini hidup bertemankan kenangan. Setiap pagi, beliau akan menyusun skrip lama di meja kayu kecil yang retak sedikit di sudut. Jarinya menyentuh helaian kertas yang sudah kekuningan, mengulang-ulang dialog seperti seorang biarawan membaca doa. Ia adalah caranya menenangkan luka dalam dada, menghidupkan semula saat-saat di mana dia merasa dihargai. Tapi bahkan dalam kenangan, dia pun terperangkap, kerana disitulah dia ingat betapa banyak kali dia menolak peluang besar hanya kerana mahu pulang makan malam bersama keluarga. Betapa banyak kali dia simpan duit hadiah lakonan semata-mata untuk belikan kasut sekolah anak yang mahal sedikit dari biasa. Dan sekarang, bila dia perlu ditemani ke klinik, dia hanya mampu menumpang teksi. Apa salah aku sebenarnya? Itu pertanyaan yang sering terdetik ketika dia duduk sendirian di beranda. Tidak keras suaranya, hanya bisikan halus. Tapi jawapannya tidak pernah datang. Galak bukan manusia sempurna. Dia sendiri tahu. Dulu dia garang. Bila letih dari penggambaran, dia mudah marah. Pernah tinggi suara. Pernah abaikan pertanyaan kecil anak semata-mata kerana terlalu penat. Tapi adakah itu cukup untuk dia dibuang begini? Adakah seorang bapa tidak boleh salah sekali? Wataknya adalah paradoks. Di layar kaca, dia sering berperanan sebagai ayah pengasih, pemimpin kampung yang bijak. Tapi dalam hidup sebenar, dia bergelut untuk memahami anak-anak sendiri. Setiap keputusan hidupnya dibentuk dari cinta, tapi ia diterjemahkan dengan kasar, kerana dia sendiri dibesarkan dalam ketegasan yang dingin. Dia tidak tahu cara jadi manja. Dia tidak tahu cara luahkan rindu. Dan itulah tragedi diamnya selama ini. Dia mencintai, tapi tidak tahu berkata, "Aku sayang kau." Nah, kini hidupnya bukan lagi tentang masa depan. Dia tak berharap untuk kembali ke layar TV. Apa yang dia mahu hanyalah kedamaian kecil, suara yang menyapanya tanpa meminta wang, pelukan cucu yang tidak dibuat-buat, dan jika mungkin, satu kata maaf dari anak-anak yang pernah berkata, "Abah beban." Dia tidak meminta banyak. Dalam diamnya, dia hanya mahu dikenang bukan sebagai pelakon, tetapi sebagai seorang manusia yang pernah memberi segalanya untuk keluarga. Dan jika esok ajalnya tiba dalam sepi, dia hanya berdoa satu perkara. "Ya Tuhan, biarlah sekurang-kurangnya waktu jenazahku diusung keluar rumah, mereka pegang bahuku, bukan kerana tugas, tapi kerana kasih yang terlambat mereka sedari." Bahagian 4. Suara yang hilang di ruang antara. Kita namun bukan semua luka yang dibiarkan lama akan sembuh. Ada luka yang makin dalam, makin gelap, seperti rahasia yang tidak pernah berani diungkap, bahkan dalam bisikan kepada Tuhan. Di ruang kecil berhampiran dapur rumahnya, ada satu kotak kayu yang selalu dikunci. Tidak ada siapa yang pernah membukanya. Bahkan anak-anaknya pun tidak tahu akan kewujudannya. Kotak itu berdebu, namun warnanya masih utuh, berbalut dengan pita merah yang hampir reput. Di atasnya, terselit sekeping gambar lama. Potret seorang wanita berambut ikal, tersenyum samar ke arah lensa. Matanya seperti tahu sesuatu yang dunia belum mengerti. Wanita itu bukan istrinya. Dan setiap kali galak memandang gambar itu, dia akan diam lama, lebih lama daripada saat dia membaca dialog dalam skrip. "Kau sepatutnya jadi jalan keluar aku, tapi akhirnya aku simpan kau sebagai jalan yang tak pernah dilalui." Tiada siapa tahu siapa wanita itu. Tiada nama ditulis. Tapi di belakang gambar, ada catatan kecil dalam tulisan halus. "Aku minta maaf sebab tak menunggu." Apakah itu cinta lama? Apakah itu seseorang yang meninggalkan dia? Atau yang dia tinggalkan? Tidak ada jawapan. Dan mungkin
Memang begitu niatnya. Dalam keluarga sendiri, ada sesuatu yang aneh juga. Anak sulungnya, Farid, sudah bertahun tidak menjejak kaki ke rumah itu. Bukan kerana benci, kononnya, tapi juga bukan kerana sibuk semata-mata. Setiap kali ditanya, adik-beradiknya hanya akan menjawab, "Abang Farid, dia ada sebab sendiri. Abah pun tahu, kan?" Tapi A galak, tidak tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Malam terakhir Farid tidur di rumah itu, suara jeritan dari dapur masih menghantui ingatan. Ada pinggan terhempas. Ada suara lelaki muda menahan tangis sambil berkata, "Abah tak pernah tahu apa yang kami lalui bila Abah tak ada." Dan sejak malam itu, Farid tidak pernah kembali. Dalam mimpi-mimpinya yang jarang datang, A galak selalu melihat cermin retak. Di seberang cermin, bukan wajahnya, tetapi wajah seorang anak kecil menangis sambil memegang skrip lusuh. Skrip itu sama dengan yang dia simpan di meja, tapi dalam mimpi halaman-halamannya kosong. Apa maksudnya? Setiap kali terjaga, dia tertanya-tanya, adakah semua yang dia beri selama ini benar-benar bernilai? Atau semuanya hanyalah ilusi, seperti skrip tanpa dialog? Adakah dia benar-benar seorang bapa, hayati, atau hanya seorang pelakon yang berlakon sebagai bapa? Dan yang paling menyakitkan, surat-surat tanpa alamat. Selama 10 tahun terakhir, dia sering menulis surat. Bukan kepada sesiapa tertentu, tapi seperti kepada seseorang yang dulu pernah dijanjikan, "Aku akan balik." Tapi dia tidak pernah poskan surat-surat itu. Semuanya terkumpul dalam sebuah fail plastik biru di bilik belakang. Surat itu penuh dengan pengakuan tentang rasa bersalah, tentang malam-malam sepi, tentang kejadian yang tidak pernah diceritakan kepada istri, kepada anak, kepada sesiapa. Salah satu surat ditulis dengan tangan yang menggigil dan berhenti separuh jalan. Kalau suatu hari nanti mereka tahu kebenaran tentang kemalangan tahun 1986 itu, aku tak pasti mereka masih sudi panggil aku Abah. Kemalangan 1986 tidak pernah disebut dalam mana-mana wawancara. Tidak ada rekod rasmi. Hanya satu baris nota dalam surat yang tidak pernah selesai. Apa yang berlaku dalam kemalangan itu? Siapa yang terlibat? Apa yang dia sembunyikan? Bahagian sementara penutup. Antara cinta dan penyesalan kini. Setiap petang, A galak duduk di kerusi rotan cua, menghadap matahari jatuh. Kadang-kadang, dia bercakap seorang diri. Kadang-kadang dia ketawa kecil, seolah-olah mendengar suara seseorang dari masa lalu. Kau ingat tak, kita janji nak tinggalkan semua ini dan hidup macam orang biasa? Tak ada siapa tahu dia bercakap dengan siapa. Dan yang paling aneh, setiap kali hujan turun, dia akan buka pintu hadapan dan letakkan secawan kopi di tangga batu. Kepada siapa? Tiada siapa pernah datang mengambilnya. Tapi, galak tetap meletakkannya. Seolah-olah dia masih menunggu seseorang. Atau menunggu sebuah pengampunan yang tak pernah terucap. Penamat tanpa titik, antara cahaya petang dan bayang. Masa lalu petang itu, langit berwarna jingga tua, seolah-olah dilukis oleh tangan yang penuh penyesalan. Angin hanya berbisik pelan-pelan, membawa bau tanah basah yang entah kenapa, membuatkan A galak teringat akan sesuatu yang tidak bernama. Dia duduk di tempat biasa, kerusi rotan yang sudah renggang di beberapa bahagian. Matanya menatap jauh ke jalan kecil yang jarang dilalui sesiapa. Di sisi kakinya, secawan kopi masih berasap, diletakkan dengan hati-hati, seperti ritual yang tak pernah dilupakan. Di dalam rumah, radio tua memainkan lagu lama, yang suaranya pecah-pecah, seolah datang dari masa yang tidak pasti. Bait-bait lagu itu berbicara tentang cinta yang tak sempat, tentang janji yang tak tertunai. Lagu itu pernah dimainkan dalam sebuah film yang dia lakonkan.
Ironinya, dialog dalam babak itu sama seperti yang ingin dia katakan sekarang, tapi tidak pernah sempat. Di dinding, potret keluarga tergantung sengit. Salah satu gambar sudah pudar hingga hampir tak nampak wajah siapapun. Di dalam dompetnya, ada satu foto lama yang dilipat dua. Hanya dia tahu siapa di dalamnya. Dia pernah berjanji akan membakarnya, tapi dia tak pernah sanggup. Jam di ruang tamu berhenti pada pukul 4.47 petang. Tak ada siapa yang peduli. Tak ada siapa yang tahu kenapa jam itu tak pernah dibetulkan sejak 7 tahun lepas. Di atas meja kecil bertimbun surat yang tak pernah dipos. Salah satu darinya dibiarkan terbuka separuh, tinta dakwatnya sudah merebak terkena percikan air. Di antara ayat-ayat yang kabur, hanya satu baris masih jelas. Aku harap, kalau suatu hari kau baca ini, kau tahu aku tak pernah berhenti tunggu. Malam mula merayap perlahan. Di luar, seekor kucing hitam melintasi halaman, diam dan tidak menoleh. Langkahnya perlahan, seperti tahu bahwa tempat itu pernah menyimpan terlalu banyak bisikan. Telepon rumah berbunyi sekali, lalu berhenti. Tidak ada siapa menjawab. Galak hanya mengangkat kepalanya perlahan. Mungkin hanya bayangan, mungkin hanya gema dari masa lalu, atau mungkin ada sesuatu yang hampir datang. Cahaya lampu tidak dinyalakan. Rumah itu dibiarkan temaram, seolah-olah cahaya pun enggan mengganggu apa yang sedang berlangsung di dalam jiwa seorang lelaki yang menua dalam senyap. Di kejauhan, terdengar suara anak kecil ketawa, atau hanya angin yang mempermainkan telinga? Dia meletakkan tangan di dada seperti memegang sesuatu yang hampir terlepas. Mata terpejam separuh, nafas ditarik panjang, dan kemudian